Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Pensyarah Penulia Dr. Fauziah binti Muhammad, Panel Penilai 1 Dr. Zulaiza bin Yassin, Panel Penilai 2 Dr. Rosmani binti Ali, pensyarah-pensyarah serta rakan-rakan dalam sidang ini sekalian. Hari ini saya Nur Afiqah Hazirah binti Rahman daripada Sains 2 akan membentangkan kajian saya yang bertajuk Tahap Kesediaan dan Kesukaran dalam melaksanakan Pentaksiran Bilik Darjah PBD dalam kalangan guru daerah Kuala Nerus. Baiklah, kita masuk kepada pengenalan PBD. Di Malaysia, sistem pendidikan dahulunya berorientasikan kepada peperiksaan, iaitu lebih kepada mentaksir kognitif. Oleh itu, pihak kerajaan telah memperkenalkan sistem pentaksiran alternatif bagi menggantikan pentaksiran berasaskan peperiksaan. Pentaksiran alternatif ini termasuklah pentaksiran berasaskan sekolah, PBS dan pentaksiran bilik darjah, PBD. Jadi sebenarnya PBD adalah di bawah PBS. Pentaksiran bilik darjah PBD dilaksanakan secara berterusan sepanjang proses pengajaran dan pemudahcaraan PDPC, iaitu sepanjang tahun untuk menilai perkembangan murid. Terdapat beberapa pernyataan masalah yang menyebabkan kajian ini dilakukan. Antaranya ialah yang pertama, PBD merupakan sistem pentaksiran yang baru diperkenalkan di sekolah rendah pada tahun 2017. Rogers 2003 menegaskan bahawa terdapat segelintir individu yang dapat menerima perubahan dengan cepat sementara dan kebanyakannya memerlukan lebih masa untuk menerimanya. Yang kedua adalah kredibiliti seorang guru sering dipertikaikan oleh pelbagai pihak, khususnya ibu bapa, apabila guru kurang membuat persiapan sebelum PDPC, terutamanya dalam pentaksiran. Kerana pentaksiran inilah ibu bapa dapat lihat pencapaian anak mereka di sekolah. Yang ketiga, tidak ada banyak kajian yang melibatkan kesediaan guru dalam melaksanakan PBD. Hanya satu kajian sahaja yang mengkaji tentang pengetahuan, kemahiran, sikap dan masalah guru dalam melaksanakan pentaksiran bilik darjah di sekolah rendah, iaitu kajian daripada Siti Hausimah Wan Omar 2018. Kebanyakan kajian hanya lebih kepada PBS. Yang keempat adalah masalah bebanan guru. Menurut kajian Siti Hausimah Wan Omar 2018, PBD menambah bebanan tugas guru apabila terdapat banyak masalah yang dihadapi oleh guru ketika melaksanakannya di sekolah. Kajian ini bertujuan untuk mencapai objektif dan persoalan kajian. Antara objektif kajian adalah mengenal pasti tahap pengetahuan guru-guru sekolah rendah dalam melaksanakan PBD di dalam daerah Kuala Nerus. Yang kedua, mengenal pasti tahap kemahiran guru-guru sekolah rendah dalam melaksanakan PBD di dalam daerah Kuala Nerus. Yang ketiga, mengenal pasti tahap penglibatan guru-guru sekolah rendah dalam melaksanakan PBD di dalam daerah Kuala Nerus. Yang keempat, mengenal pasti tahap kesukaran yang dihadapi oleh guru-guru sekolah rendah dalam melaksanakan PBD di dalam daerah Kuala Nerus. Antara persoalan kajian adalah: yang pertama, apakah tahap pengetahuan guru-guru sekolah rendah dalam melaksanakan PBD di dalam daerah Kuala Nerus? Yang kedua, apakah tahap kemahiran guru-guru sekolah rendah dalam melaksanakan PBD di dalam daerah Kuala Nerus? Yang ketiga, apakah tahap penglibatan guru-guru sekolah rendah dalam melaksanakan PBD di dalam daerah Kuala Nerus? Yang keempat, apakah tahap kesukaran yang dihadapi oleh guru-guru sekolah rendah dalam melaksanakan PBD di dalam daerah Kuala Nerus? Tinjauan literatur.
Kajian lepas yang dijalankan oleh Siti Hauzimah Wan Omar 2018 mendapati bahawa tahap pengetahuan, kemahiran, sikap dan masalah yang dihadapi oleh guru Bahasa Melayu di sekolah-sekolah pedalaman daerah Betong Sarawak berada di tahap tinggi. Menurut Muhammad Hazi Yusof alias Jusoh dan Nur Asmah Othman 2019 mendapati kebanyakan guru tidak bersedia dengan tugasan pentadsiran alternatif seperti PBS yang hanya menambahkan tugas guru. Walaupun guru telah diberi latihan dan kursus, sebilangan guru masih lagi tidak yakin dalam melaksanakan pentadsiran alternatif. Jadi saya ambil juga kajian daripada PBS kerana PBD merupakan sebahagian daripada PBS. Baiklah, kita masuk kepada metodologi kajian. Kajian saya menggunakan kaedah kuantitatif. Reka bentuk kajian adalah kajian tinjauan. Saya menggunakan analisis statistik deskriptif iaitu menggunakan peratusan, min dan sisihan piawai. Saya menggunakan instrumen borang soal sidik yang menggunakan skala Likert. Pemilihan responden dan peserta adalah melalui persempelan rawak mudah. Kesahan kandungan adalah melalui penilaian pakar bidang itu sendiri. Kebolehpercayaan adalah menggunakan alpha Cronbach. Baiklah, kita masuk kepada populasi dan persempelan. Persempelan dilakukan adalah dengan merujuk jadual penentuan saiz sampel Ritchie dan Morgan 1970. Okey, populasi guru sekolah rendah dalam daerah Kuala Nerus adalah seramai kira-kira 1,216 orang guru. Oleh itu, saya mengambil populasi 1,200 dan sampelnya adalah 291 orang guru. Instrumen kajian saya mempunyai 5 bahagian. Bahagian A adalah maklumat demografi, bahagian B tahap pengetahuan, bahagian C tahap kemahiran, bahagian D tahap penglibatan, bahagian E tahap kesukaran. Jadi borang soal sidik ini dibuat dalam Google Form dan dihantar kepada guru-guru melalui WhatsApp. Jadi borang soal sidik ini diambil daripada kajian Siti Hauzimah Wan Omar 2018 yang diubah suai. Kerangka konseptual. Kerangka konseptual mengandungi pemboleh ubah yang dikaji dan teori yang melandasi kerangka ini. Jadinya, yang pertama pemboleh ubah iaitu tahap kesediaan yang meliputi pengetahuan, kemahiran dan pelibatan. Yang kedua adalah tahap kesukaran yang meliputi bebanan guru, pengetahuan pentadsiran, peruntukan masa pengajaran dan pembelajaran. Jadi pelaksanaan pentadsiran bilik darjah dipengaruhi oleh tahap kesediaan dan tahap kesukaran. Pemboleh ubah tahap kesediaan diwujud melalui teori reflective Wallace dan hukum pembelajaran Thorndike iaitu hukum kesediaan. Bagi tahap kesukaran diwujud melalui kajian Muhammad Hazi Yusof alias Jusoh dan Nur Asmah Othman 2019. Baiklah, kita masuk kepada dapatan kajian. Baiklah, kita masuk kepada demografi. 291 orang guru sekolah rendah yang terdiri daripada pelbagai mata pelajaran dalam daerah Kuala Nerus. Jadi terdapat 7 soalan yang ditanya dalam demografi, antaranya adalah jantina, bangsa, mata pelajaran diajar, lokasi, jawatan, kelayakan akademik dan pengalaman mengajar. Untuk dapatan persoalan 1 iaitu untuk tahap pengetahuan, didapati bahawa setiap item soalan dalam konstruk tahap pengetahuan adalah berada pada tahap tinggi. Yang paling tinggi adalah untuk B1, B9 dan B10 dan soalan yang mempunyai nilai min paling rendah adalah B3.
Dapatan persoalan 2 untuk tahap kemahiran menunjukkan setiap item soalan adalah berada pada tahap tinggi. Nilai min yang paling tinggi adalah untuk soalan C6 iaitu 4.52 dan nilai min yang paling rendah adalah untuk soalan C7 iaitu 4.16. Dapatan persoalan 3 untuk tahap pelibatan guru menunjukkan setiap item soalan adalah tinggi. Untuk D3 mempunyai nilai min yang paling tinggi iaitu 4.51. Untuk soalan D4 menunjukkan nilai min yang paling rendah iaitu 4.25. Dapatan persoalan 4 untuk tahap kesukaran, didapati bahawa soalan dalam konstruk ini mempunyai tahap kesukaran yang tinggi, sederhana dan rendah. Untuk yang paling tinggi adalah untuk soalan E4 yang mendapat min 3.71 dan yang paling rendah adalah E7 iaitu mendapat nilai min 2.65. Sebagai kesimpulan, gugur sekolah rendah dalam daerah Kuala Nerus bersedia melaksanakan PBD. Hal ini demikian kerana nilai min yang diperoleh bagi aspek pengetahuan, kemahiran dan pelibatan adalah berada pada tahap tinggi. Selain itu, gugur sekolah rendah dalam daerah Kuala Nerus juga mengalami kesukaran dalam menghadapi PBD. Namun begitu, ia berada pada tahap sederhana. Terdapat beberapa cadangan setelah melihat kepada hasil dapatan kajian. Yang pertama adalah pihak KPN perlu memperuntukkan masa pengajaran dan pemudahcaraan yang mencukupi untuk pengajaran dan pentaksiran. Hal ini didapati bahawa guru tidak mencukupi masa untuk mentaksir murid. Yang kedua adalah menyediakan kursus dan latihan PBD kepada setiap guru tanpa seorang guru pun tercicir. Jadi kursus dan latihan ini boleh berfokuskan kepada cara pelaporan PBD. Yang ketiga adalah pemantauan yang konsisten dan bermatlamat oleh KPM, JPN dan pentadbir sekolah dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh guru dalam melaksanakan PBD. Yang keempat adalah mengurangkan bilangan murid di dalam kelas kerana guru tidak dapat mentaksir murid yang ramai. Kajian ini memberi implikasi kepada KPM, JPN, PBD, pentadbir sekolah dan guru. Implikasi kepada Kementerian Pendidikan Malaysia, Jabatan Pendidikan Negeri dan pejabat pegawai daerah adalah dapatan kajian ini dapat dijadikan penanda aras oleh KPM, JPN dan PBD dalam menilai kesediaan dan masalah yang dihadapi oleh guru ketika melaksanakan PBD. Justru itu, KPM boleh merancang strategi yang seterusnya dengan menambah baik sistem PBD. Yang kedua, implikasi kepada pentadbir sekolah. Pentadbir sekolah berperanan sebagai penggerak utama guru dalam melaksanakan PBD. Pihak pentadbir sekolah perlu sentiasa memantau proses PBD di sekolah supaya ia berjalan mengikut kehendak KPM. Yang ketiga, implikasi kepada guru. Pengetahuan, kemahiran dan pelibatan guru merupakan aspek penting dalam memastikan keberkesanan PBD dilakukan terhadap murid. Oleh itu, latihan dan kursus yang diberikan akan melahirkan guru yang lebih berkeyakinan menjalankan aktiviti pentaksiran. Itu sahaja kajian saya. Sekian, terima kasih.